Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa na'udzu billahi min syurri anfusina min sayyiati a'malina wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Alhamdulillah, kita memanjatkan segala kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat meneruskan kuliah kita berkaitan dengan kemu'jizatan Al-Quran, i'jaz Al-Quran, yang telah banyak siri kita buat kupasan daripada berbagai-bagai aspek, ya. Namun demikian, bila berbicara tentang kemu'jizatan Al-Quran, ya, sama ada hal-hal yang disepakati oleh para ulama sebagai mukjizat ataupun yang diperselisihkan ataupun lebih pada observasi, keseluruhannya menunjukkan kehebatan Al-Quran, ya. Kelebihan, kehebatan, keunggulan yang tidak tertandingi oleh mana-mana kitab atau mana-mana buku di atas muka bumi ini. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran ini datangnya daripada satu zat yang maha agung, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, the divine, ya. Jadi ada dalam konteks berkaitan dengan ketuhanan, ya. Tidak mungkin disaingi oleh manusia, dilihat daripada apa-apa aspek pun, ya. Jadi pada malam ini insya-Allah kita lanjutkan lagi sedikit mengulang, ya, daripada apa yang kita pernah bahas sebelum ini, ya. Okey, sedikit mengulang apa yang kita pernah bahas sebelum ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa ayat, ya, telah mengemukakan cabaran, ya, kepada manusia, bahkan jin sekalipun. Dalam surah Al-Isra ayat yang ayat ke-88, Allah SWT telah berfirman, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Iaitu, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin itu berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka bantu-membantu sesama mereka sendiri. Ini telah kita dalam beberapa siri kuliah yang telah sampaikan, telah terbukti, ya, daripada berbagai-bagai aspek. Kita lihat yang mula-mula beberapa siri saya hanya berfokus kepada aspek linguistik saja, bahasa, ya, ataupun disebut juga sebagai al-i'jaz al-lughawi, ya. Dalam bahasa Arab itu sendiri dibagi lagi kepada al-balaghi, ya, al-balaghi, al-bayani. Jadi kita dilihat apa daripada mana-mana aspek sekalipun, ia akan mendatangkan kekaguman pada kita. Yang tidak jadi kagumnya ialah bila kita tidak mencuba untuk memperdalami kandungan Al-Quran itu. Hanya membaca sahaja, insya-Allah kita membaca tidak masalah, kita akan dapat pahala beribadahnya. Tetapi tujuan Al-Quran itu ialah hudan, petunjuk bagi orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka hendaklah Al-Quran itu selain daripada yatlu, membaca, maka dipahami juga, ya, dita'limkan, ya. Kemudian dia ambil hikmah atau dia amalkan dan memperoleh hikmahnya, kemudian tazkiyahnya. Jadi perjalanan kita bersama dengan Al-Quran, berta'amul dengan Al-Quran ini, dia tidak berakhir hanya semata-mata kita dengan membaca sahaja. Baik, berbalik kepada satu aspek penting Al-Quran itu, iaitu i'jaz, ya. Para ulama di antara buku yang terkenal ditulis oleh Al-Imam Al-Bakhilani, ya, berkaitan dengan i'jaz Al-Quran ini, ia telah membahas aspek-aspek ini.
sebenarnya terdapat perselisihan juga di kalangan ulama. Walaupun berlaku perselisihan, ini bukan perselisihan sekadar beza-beza pendapat, tetapi pendapat-pendapat yang sangat berasas, ya. Al-Imam Az-Zarqani mengatakan ada 16 aspek. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan ada 10 aspek daripada i'jaz Al-Quran, ya. Namun satu perkara yang para ulama mereka bersepakat tentang i'jaz Al-Quran ini ialah yang berkaitan dengan bahasa, ya. Yang lain-lainnya itu ulama-ulama yang moden hari ini pun menyatakan ia lebih kepada observasi, ya, observasi kita, terutama sekali apabila terdapatnya berbagai-bagai penemuan moden, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita bermula pembahasan kita pada malam ini, ya. Bermula daripada ini ayat yang biasa kita dengar, ya. Mudah-mudahan biasalah, sebab ayat ini saya pun jarang juga dengar digunakan, walaupun pada waktu fajar. Ini pada surah Al-Fajr, ya. Wal fajri wa layalin ashar, pemula dengan wal fajri wa layalin ashar. Tapi ada satu potong yang saya ambil, ya, di mana Allah SWT berfirman daripada ayat yang kelima, hal fi zalika qasamun lidhi hajar alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad. Kita potong saja, ya. Kita ambil sepotong sebahagian saja, di mana dalam petikan ayat tadi terdapat, ya, persoalan, ya, yang mana berkaitan dengan ayat sebelumnya itu. Dari segi tafsir, penterjemahan ini dia memasukkan kami tetap akan membinasakan orang-orang yang menentangmu wahai Muhammad. Jadi dalam ayat dalam ayat hal fi zalika qasamun tadi tidak terdapat maksudnya itu. Ia berkaitan dengan maksud ayat yang sebelumnya, di mana pertanyaan Allah SWT, hal fi zalika, ya, tidakkah engkau perhatikan, iaitu bukan ini yang langsung kepada ayat ya, alam taro kaifa, ya, okey. Tidakkah engkau perhatikan, tidakkah engkau melihat, kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka, Tuhanmu melakukan atau berbuat, Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Ad yang kufur dan derhaka. Ini satu kaum yang telah dibinasakan oleh Allah SWT. Kemudian Allah bawa lagi satu persoalan, ya, iaitu irama zatil imad. Irama, iram ini satu perkataan. Ada satu kajian yang lain menyatakan perkataan iram ini adalah perkataan yang tidak biasa didengar, bahkan tak pernah didengar iram ini, ya. Maknanya ketika ia diterima pun, kalau ditanya pun tak tahu apa jawapan dia. Irama, iram, ya, zatil imad, yang bermaksud iaitu penduduk Iram. Di dalam terjemahan ni pun dibagi tanda petik apa itu Iram, ya, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya sesuai dengan penduduknya. Kemudian ayat yang berikutnya, allati lam yukhlaqa misluha fil bilad, berkaitan dengan bangunan Iram ini yang belum pernah diciptakan sepertinya, tentang besarnya, kukuhnya, mana tak pernah tercipta sebesar itu dan sekukuh itu di segala negeri pada zamannya. Tidak pada waktu tersebut. Kalau dibandingkan dengan hari ini, tentulah banyak bangunan yang mega-mega pada hari ini, bukan bandingannya, tetapi pada zamannya ia adalah bangunan yang sangat-sangat megah, kukuh, besar. Projek mega, bukan sahaja besar, tetapi Tuan Haji Azman orang arkitek kan, dia sangat detail bangunannya itu kan, ya. Mungkin boleh membuat penilaian yang lebih objektif, ya, berkenaan dengan kehebatan bangunan itu dibandingkan dengan bangunan yang sezaman dengannya, ya. Ayat yang berikutnya
wa samud allazina jabu sakhra bil wad, iaitu kaum Samud, dan terhadap kaum Samud yang memahat batu-batu besar di lembah, iaitu di Wadil Qura, iaitu tempat mereka tinggal. Hari ini diketahui ialah Wadi Al-Qura. Saya potong sampai ke ayat Fir'aun saja, ya, iaitu wa fir'auna zil autad, dan Fir'aun yang membangunkan bangunan yang besar-besar, ya. Sini sebut handal orang-orang lah, ya. Saya ambil terjemahan langsung daripada apa yang telah diterjemahkan oleh para ulama kita juga, ya. Sebenarnya banyak terjemahannya. Yang kukuh, bangunan yang kukuh. Kalau Fir'aun kita kenal bangunan yang telah dibangunkan adalah piramid, kan, Al-Ahram, ya. Al-Ahram itu tidak satu. Kalau kita pergi ke Mesir, sebenarnya banyak Al-Ahram ni, yang dekat Kairo sahaja itu banyak, ya, bukan satu. Tapi yang paling terkenal itu mungkin yang selalu nampak dalam gambar lah, ya, yang accessible pada kita. Sebenarnya banyak, di Al-Luxor pun ada juga di Mesir. Baik, semua kaum tadi itu, ini untuk kita ingatkan, pelajaran yang saya nak sampaikan bukanlah pelajaran tafsir, ya, tetapi kita melihat dari sudut ijaznya, ya, maklumat yang terkandung di dalam ayat ini, ya, iaitu di mana disebut tentang kaum Ad, kemudian kaum Iram. Jadi timbul di kalangan para ulama juga, Iram ni apa, ya kan. Kemudian Samud mungkin kita pernah dengar, tetapi tentang bangunan oleh mereka yang mereka buat ini, memahat batu-batu besar di lembah, ini mungkin tidak sampai berita, tetapi Al-Quran menyampaikannya. Al-Quran menyampaikan, ya. Jadi kalau kita pada hari ini mungkin tidak heran, sebab telah berbagai-bagai penemuan berlaku, tetapi ketika mana ia telah diwahyukan oleh Allah SWT, ia adalah perkara yang asing bagi orang yang menerima ayat ini, ya. Serupa juga dengan fakta-fakta ilmiah yang lain, ya. Tapi hari ini kita tidak merujuk kepada i'jaz berkaitan dengan al-i'jaz al-ilmi, fakta ilmiah, ya. Saya menyentuh tentang i'jaz Al-Quran berkaitan dengan peristiwa masa lalu yang tidak diketahui tetapi disebut di dalam Al-Quran, historical fact, tidak terdapat catatan di mana-mana, tetapi kemudian hari diketahui. Ini dia menunjukkan tentang salah satu daripada aspek keajaiban Al-Quran tu. Kalau tak nak menamakan i'jaz pun, katakanlah sebagai keajaiban, keanehan, keunggulan Al-Quran itu. Jadi disebutnya ada satu kaum yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi tiangnya, yang belum pernah dicipta sepertinya, tentang besarnya dan kukuhnya di segala negeri pada zamannya. Ya. Ini baru pembukaannya. Nanti akan diterangkan lagi dalam surah Al-Hijr tentang adanya kaum itu lebih detail lagi. Baik, coba kita perhatikan ayat ini dengan penyesuaian dengan image yang ada di paparan skrin itu. Sebahagian daripada kita pernah pergi umrah, lepas tu sebelum pergi umrah ada pergi Jordan lagi, pergi Jordan sampai ke Palestin, ya. Bukan pergi Israel, tak ada negara Israel ni, Israel tu ambil di tanah Palestin. Baik, jadi ada yang singgah di Jordan, di Batrah, Batrah. Tapi kalau kita tengok dalam tulisan Ruminya ditulis Petra, ya kan? Petra, tapi dalam bahasa Arab Batrah. Di antara kajian, ya, nampak ada kesesuaian di situ. Sebab sebenarnya kalau kita pergi ke Saudi pun, di Madinah utara sedikit, mungkin dalam sekitar 4 jam lah, ada tempat namanya Madain Saleh. Ada bangunan yang lebih kurang resembling bangunan seperti ini jugalah, ya. Meskipun kita tak boleh nak menyatakan dengan tepat, inilah bangunan yang dimaksudkan oleh Al-Quran itu, tetapi perkara yang disifatkan oleh Al-Quran itu wujud, ya, wujud dan
diketahuinya kemudian hari adanya bangunan yang begitu hebat, ya, telah dibangunkan. Jadi berdasarkan catatan ataupun kajian, ya, berkaitan dengan bangunan ini tadi, ya, bangunan ini dikatakan telah dibina, di zaman Raja Nabatian, ya, di mana di situ terdapat inscription, ya. Dalam inscription itu saya potong ini saja yang catatan yang ada itu, terdapat ada kalimah Allah, Al-Lat menunjukkan apa ini yang dimaksudkan adalah Tuhan-Tuhan, ya, Tuhan-Tuhan, kepercayaan kaum tersebut, ya. Dia terdapat perkataan Al-Lat, ya, di bahagian selatan Saudi pun ada juga inscription seperti ini, ya. Jadi penemuan tentang adanya kalimah Allah di sini, salah satu daripada penafsiran, ya, mereka ialah bahawa kalimah Allah itu telah pun diketahui, ya. Pertama. Yang keduanya, kebinasaan kaum ini adalah dengan kehendak Allah SWT, sehingga binasanya mereka ini tidak lagi terdengar dalam sejarah, ya. Biasanya kalau orang-orang Arab ni, dia dalam sejarahnya berlaku satu peristiwa, dia akan ada tradisi lisan, sambung menyambung, turun temurun, ya, 100 tahun yang lalu tidak, 100 tahun yang lalu telah berlaku peristiwa ini dan peristiwa itu. Ini adalah perkara yang menjadi tradisi. Tetapi adanya Iram ataupun binaan kaum Samud itu tidak dipindahkan secara turun temurun sehingga lenyap dalam sejarah. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya banyak kaum yang lenyap dalam sejarah pun, ya. Tentang dinosaur contohnya, kenapa dalam Al-Quran tidak diceritakan tentang dinosaur contohnya, gitu, ya. Ya, Allah memilih cerita dan pengajaran untuk kita mengambil ibarah daripada kisah-kisah yang berguna pada kita, ya. Kiranya macam hari ini lah, lintasan maklumat pada depan kita ni berjuta-juta dalam satu saat, ya kan? Adakah kita perlu tahu semua? Sudah tentu tidak, ya kan? Kita hanya memilih berita-berita yang ada kepentingan dengan kita saja. Maka begitu juga dengan Allah SWT di dalam Al-Quran memilih, ya, tentang perkara-perkara yang lazimnya ataupun seharusnya kita ketahui. Kadang-kadang ini dipersoalkan oleh orang, dia kata, kalau memang peristiwa ini benar, kenapa tak ada dalam Al-Quran? Kalau memang peristiwa itu adalah fakta, kenapa Al-Quran tidak menceritakannya? Ataupun Al-Quran adalah ada kekurangannya, sebab ini peristiwa penting dalam sejarah. Menurut kajian sains, ini adalah perkara yang sangat besar, ya. Tetapi ternyata tidak diceritakan dalam Al-Quran. Allah SWT sudah tentulah dengan kebijaksanaannya memilih cerita-cerita yang sepatutnya berguna bagi kita, ya. Baik, kemudian kita lihat dalam ayat yang lain, ya, dalam surah Al-Hijr ayat 80 disentuh juga tentang Ashabul Hijr, ya. Walaqad kadzdzaba Ashabul Hijr al-mursalin, walaqad kadzdzaba Ashabul Hijr al-mursalin wa atainahum ayatina wa kanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin fa akhadhathumus sayhatu musbihin. Baik, ayat ini juga menyentuh tentang sifat kaum ni yang disebut sebagai penduduk Al-Hijr tadi, ya. Dan demi sesungguhnya penduduk Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul. Ini membuktikan pada kaum-kaum yang terdahulu telah diutuskan kepada mereka rasul-rasul untuk menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bagi tiap-tiap kaum itu ada rasulnya yang menyampaikan berita-berita kebenaran
dan ajakkan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kepada kaum-kaum yang telah sampai ajakan itu, maka akan dikenakan ataupun dipertanggungjawabkan ke atas mereka apabila mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Wa atainahum ayatina, dan kami telah berikan kepada mereka tanda-tanda yang membuktikan kebenaran agama dan rasul kami, ya. Dalam pada itu mereka terus juga berpaling mengingkarinya, dan mereka memahat sebahagian daripada gunung-gunung. Ini sebut tentang yanhituna minal jibal wa kanu yanhituna minal jibali, iaitu memahat gunung-gunung, sebahagian daripada gunung ganang, sebagai tempat tinggal mereka, buyutan aminin, tempat tinggal yang aman atau keadaan aman daripada bahaya. Meskipun mereka telah membina bangunan yang kukuh, dirasakan aman mereka dari segala bahaya, tetapi dengan kehendak Allah, fa akhadhathumus sayhatu musbihin, meskipun demikian mereka dibinasakan juga oleh letusan suara yang menggempakan, ya, kepada bumi di waktu pagi, ya. Jadi ayat yang telah diturunkan oleh Allah SWT ini sudah tentu mengandungi misteri-misteri, ya, dan hanya diketahui oleh manusia dalam penemuan-penemuan yang berikutnya daripada berbagai-bagai kajian arkeologi contohnya, ya, berkaitan dengan berkaitan dengan lokasi terdapatnya bahan-bahan bersejarah, relik dan sebagainya, diuji, ya, buat carbon test untuk menguji umurnya, ya. Jadi di situlah dapat ditentukan bilakah munculnya, bilakah lenyapnya. Pemberitaan tentang itu mungkin tidak diketahui, ya, tetapi Al-Quran telah mendedahkan. Ini menunjukkan bahawa ini salah satu kemujizatan Al-Quran yang mungkin tidak ketara, ya, sebenarnya, ya. Pada kita hari ini lebih-lebih lagi tidak ketara, sebab telah banyak penemuan demi penemuan yang akhirnya seolah-olah Al-Quran ini bercerita tentang sesuatu yang telah diketahui ketika itu. Ini, ya, kita pilih satu saja perkara yang berkaitan dengan penemuan Al-Quran, ya. Jadi ini menunjukkan Al-Quran adalah kitab yang mengandungi berita ghaib, dan bukan sekadar ghaib tetapi juga mengandungi kebenaran. Kebenaran ini kebanyakannya hanya diketahui melalui kajian-kajian moden, dan ini merupakan cabaran kepada akal kita, sebab akal kita ni banyak berfikir logik, ya. Saya tentang cerita logik akal ni dengan Al-Quran, ya, saya berdepan dengan ada satu soalan. Seorang sahabat jugalah, dia bertanya, dia kata begini tentang peristiwa bergajah Amul Fil, kan, ya, dan peristiwa gajah Abrahah, raja Habasyah, menyerang Kaabah, ya, kan, dengan tentera gajah. Kalau sebut tentera gajah, banyak ke sedikit gajahnya? Tentulah banyak, ya, kan. Jadi dia mempersoalkan begini, ini kan tanah Arab, padang pasir, gajah daripada mana, dia kata. Jazirah Arab ni gajah daripada mana? Dengan kata lain, dia meragui cerita itu, kisah, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ini dia meragui cerita yang terkandung Al-Quran ini. Walaupun kita orang Islam, kerana terlalu banyak belajar, kan, merasa otak kita pintar, jadi kadang-kadang kita meragui cerita yang terkandung dalam Al-Quran. Bukan hanya seperti itu, di tahun 70-an 60-an, ya, orang-orang kita yang dah mulai belajar ke UK, belajar ke US, mereka kononnya lebih logikal berfikir, ya, sampai boleh mengatakan pada saya, kan, cerita Nabi Musa belah laut dan sebagainya, ini semua adalah dongeng-dongeng belaka kita. Dia boleh cerita macam tu.
Na'udzubillah kalau kita sampai begitu. Sebab itu pentingnya kalau kita tengok bagaimana pendekatan Dr. Zakir Naik, ya. Soalan-soalan yang ditujukan kepada Dr. Zakir Naik, kalau tujukan kepada kita memang tengah-tengah kita nak jawab, ya kan? Tetapi satu pendekatan yang nak bawa ialah dia akan membuktikan kalau aspek ini Al-Quran itu ternyata benar, walaupun menurut akal kita tak mungkin berlaku. Kalau menurut ini Al-Quran ternyata benar, walaupun awalnya akal kita tak boleh terima. Kalau sudah sekian banyak yang fakta-fakta terkandung dalam Al-Quran, ternyata bila diuji kemudian masuk akal, maka bagaimanakah fakta-fakta yang belum masuk akal pada kita? Semestinya kita menerima ia sebagai kebenaran. Jadi timbul soalan tadi balik tentang gajah, tentang masuk akal tak masuk akal ni. Saya cuba buat kajian, tak adalah kajian, bukan research, tak layak sebut research pun, sedikit search lah, bukan research. Bila saya buat search tentang gajah ni di Afrika banyak, betul tak? Saya cuba tengok point Afrika ni daripada Djibouti, kalau tak salah, Djibouti pergi ke Yaman, ya. Djibouti ke Yaman itu dalam 39 km lebih kurang ni, ya. Kemudian saya tengok gajah ni, gajah moden, bukan gajah zaman dahulu ni, gajah moden, jangan cerita gajah mammoth dan sebagainya. Gajah zaman moden ni, kemampuan dia untuk berenang ialah lebih daripada 40 km. Ini maksudnya kalau kita nak cari logik dan tidak logiknya itu boleh dicari. Kalau kita nak cari fakta-fakta yang hari ini banyak mendukung, ini juga keajaiban, ya kan? Secara tak langsung kita melihat keajaiban Al-Quran bercerita tentang zaman dahulu, zaman sebelum Nabi SAW lahir, telah ada tentera gajah kat situ. Gajah daripada mana? Kita hari ini penemuan saintifik membuktikan bukan mustahil, ya. Artinya gajah di transform, mungkin gajah nak berenang sendiri, tidaklah kan, mungkin manusia lead gajah nyeberang. Itu kalau kita nak berfikir tentang possibility, boleh saja berlaku, possible, asalkan kita pertama dalam apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih, ya, kita memulakan dengan iman dahulu. Ya, iman dahulu, baru kita bercerita tentang apa logiknya sekiranya tidak logik menurut akal kita. Sebab yang logik menurut akal itu mungkin sekarang, pada masa akan datang adalah logik. Yang tidak logiknya sekarang. Zaman dahulu orang buat kapal dengan dengan kayu contohnya, kan? Ketika kapal dibuat dengan kayu, ada orang kata saya nak buat kapal dengan besi. Orang akan cakap apa? Kamu gila ke apa? Besi tenggelam kan? Hari ini kapal dibuat dengan apa? Contoh begitu, ya. Jadi inilah menunjukkan keunggulan Al-Quran, ya, mendahului zamannya. Kalau yang tadi tentang fakta sejarah, maka yang kita tampilkan hari ini pula, yang dalam slide ini pula, di mana yang berikutnya, ya. Dalam slide ini dalam surah Ar-Rum, ya, awal-awal surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini saya tak terjemahkan. Terjemahnya ialah Alif Lam Mim, ya. Jadi ulama-ulama tidak mentafsirkan ini. Hanya mungkin dalam tafsir Ibn Abbas ada sebahagian kita lihat tafsir dia. Ghulibatir Rum. Ghuliba daripada perkataan ghalaba. Sini ghulibat. Ghalaba artinya mengalahkan. Kalau ghuliban, dikalahkan. Ghulibatir Rum dikalahkan, ya. Rum ni Rum yang mana? Kan? Ya, Rum ini yang mana? Hari ini kalau kita rujuk kepada Rum hari ini, mungkin kita kata ini orang Itali lah ni. Orang Itali dahulu sampai ke tanah Arab, kan? Ya. Rom dahulu adalah sebagian ulama merujuk kepada Rom ini ialah barat ni sampai kepada kerajaan Byzantine sampai ke Konstantinopel, Istanbul pada hari ini. Itu kalau kita melihat konteks ini orang-orang dalam dalam kerajaan Rom ini, mereka ini adalah orang-orang yang beragama lah, ya. Maksudnya yang beragama Nasrani, ya, ketika itu. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di
negeri yang dekat, adna al-ardi, dekat sekali, dan mereka sesudah kekalahannya itu akan mengalahkan lawannya. Ya, jadi ayat Al-Quran ini menceritakan satu peristiwa ghulibat. Hari ini kita perhatikan Rom telah terkalahkan. Ghulibah ini telah berlaku di negeri yang dekat sekali, ya. Dan sesudah kekalahan itu mereka akan mengalahkan lawannya, yaitu Rom dan Parsi, dikalahkan oleh Parsi. Al-Quran menceritakan sesuatu yang belum berlaku. Nanti Rom akan mengalahkan Parsi, itu belum berlaku. Fi bid'ai sinin, disebut lagi, dalam masa tidak sampai 10 tahun. Fi bid'ai sinin, dengan satu jangkaan masa lagi, ya. Bukan sekadar nanti akan dikalahkan. Bila? Nantilah, ya. tidak ada apa ni, rentang waktu, tidak ada. Tetapi ini fi bid'ai sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Nanti kalau berlakunya peristiwa itu bagaimana, ya? Kita pertama ditegaskan urusan ini adalah urusan Allah SWT. Lillahil amru, walaupun terjemahan di situ mungkin lain, saya akan terjemahkan mungkin sesuai dengan kepahamannya, bagaimana kita boleh faham, bukan kepahaman saya, tetapi bagaimana kita boleh faham. Lillahil amru, urusannya pada Allah, artinya pentadbiran Allah. Jualah terpulang segala urusan sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya. Dan pada ketika berlakunya, maksudnya apabila saya ghalibun, nanti saya akan mengalahkan itu, orang-orang yang beriman akan bergembira. Kenapa demikian? Nanti saya petik satu hadis, ya. Walaupun ini bukan pelajaran tafsir, tetapi elok juga kita memahami daripada sudut sebab ataupun asbab kepada nuzul ayat ini. Kemudian ayat yang berikutnya, binasrillahi yansuru man yasha wa huwal azizur rahim, yaitu dengan kemenangan yang diberi Allah, ia memberi kemenangan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan dialah jua yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Ini bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita berjuang, urusan menang dan kalah dalam perjuangan kita menentang kekafiran, menentang kezaliman, urusan menang dan kalah itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajipan kita ialah berjuang. Kewajipan kita ialah menyumbang kepada perjuangan. Sedikit kita menyentuh, ya. Baik, balik kepada aspek yang kita nak lihat tadi. Ayat ini mengatakan nanti akan menang juga akhirnya orang-orang Rom ini, padahal belum berlaku. Tetapi ayat Quran telah meletakkan satu cabaran, ya. Nanti akan menang juga. Kalau satu ayat ini sahaja pun Al-Quran tidak tepat, maka kita tidak heran kalau orang kafir mengatakan, alah, tengok, satu peristiwa ni pun tak betul, bohong. Kalau dah satu peristiwa ni bohong, apakah jaminannya perkara-perkara lain yang disebut di dalam Al-Quran, sama ada fakta sejarah ataupun prophecies, yang peristiwa yang akan datang, apakah jaminannya Al-Quran tidak berbohong? Ya, maka apabila terbukti kebenarannya, maka ia telah menambahkan satu lagi khazanah, kekuatan, poin besar. Peristiwa ini belum berlaku, Al-Quran dah mengatakan akan berlaku, ternyata akan berlaku, ya, ternyata berlaku. Maka dalam satu peristiwa ni, ya, saya petik, walaupun kecil-kecil tuan-tuan mungkin tak mampu nak baca daripada jauh, saya pun tak mampu nak baca daripada dekat. Ya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah mengatakan, sehubungan dengan makna firman tadi, alif lam mim,
telah dikalahkan bangsa Rom, ya, oleh batu Rom, negeri yang terdekat, dan seterusnya sampai ayat ketiga, ya, yang ini dikalahkan dan dikalahkan, ya. Ibnu Abbas menceritakan bahawa dahulu orang-orang musyrik ni zaman atau pasal Makki ni di Mekah, orang-orang musyrik merasa suka apabila orang-orang Parsi beroleh kemenangan ke atas orang-orang Romawi, atas orang-orang Rom. Kenapa? Kerana orang-orang Parsi adalah penyembah berhala. Penyembah berhala sama dengan orang-orang musyrik. Sama geng, ya, sama-sama geng menyembah berhala. Sedangkan kaum muslimin merasa suka bila orang-orang Rom beroleh kemenangan atas orang-orang Parsi. Kenapa? Kerana orang-orang Rom adalah ahlul kitab, sama dengan mereka ahlul kitab. Orang-orang Islam pun ahlul kitab. Kitab bukan orang Islam, ya. Orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi yang menerima kitab daripada Allah SWT adalah ahlul kitab. Kemudian Abu Bakar menceritakan radhiyallahu anhu tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sikap tadi, gembiranya mereka ini. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah sesungguhnya mereka akan beroleh kemenangan. Selain pada Al-Quran, Rasulullah lagi mengatakan akan beroleh kemenangan. Sayyidina Abu Bakar ni tahulah, sebab itu dia namakan As-Siddiq. Apa yang diceritakan sudah pasti Sayyidina Abu Bakar akan beriman seiman-imannya. Lalu Sayyidina Abu Bakar menceritakan hal tersebut kepada orang-orang musyrik. Nanti kamu akan menyaksikan orang-orang Rom menang. Jangan happy sangat, ya. Jadi maka mereka berkata, marilah kita menentukan batas waktunya antara kami dan kamu. Jika akan ataupun tekaan kami tepat, maka kami akan mendapat ini dan itu, anu dan anu, ya, hadza wa hadza. Dan jika tebakan kamu tepat atau tekaan kamu tepat, kamu yang memperolehi habuannya, maksudnya. Maka masa yang ditentukan oleh Sayyidina Abu Bakar adalah, Sayyidina Abu Bakar sebut 5 tahun. 5 tahun. Dan ternyata pasukan Rom tidak mengalami apa-apa kemenangan dalam masa 5 tahun tu. Sayyidina Abu Bakar pun cerita balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa tidak engkau jadikan masa itu di bawah 10, ya, di bawah 10 tahun, tapi di atas 5 tahun. Itu bid'aun tadi, ya. Sa'id ibnu Jubair mengatakan bahawa masa itu di bawah 10 tahun. Kemudian barulah orang-orang Rom beroleh kemenangan, ya. Jadi saya tak baca habis hadis ini. Ini hadis yang mengukuhkan tentang bahawa akhirnya berlaku juga kemenangan. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu bukan sahaja ada kelebihan atau kemujizatan menceritakan satu peristiwa telah membuktikan aspek keajaiban, kehebatan, keunggulan, bahkan boleh dikira sebagai mukjizat Al-Quran itu sendiri. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan,